Ya. Assalamualaikum and hello guys. Hari ni aku nak ceritakan apa yang berlaku dekat diri aku beberapa minggu lepas. Macam yang korang boleh baca dekat dalam tajuk video kali ni, apa yang berlaku sebenarnya adalah aku kena kecam sikit dekat Facebook disebabkan perbuatan yang tak bertanggungjawab sesetengah website yang mengaitkan aku punya perkongsian dekat Twitter dengan sepasang YouTuber yang sangat terkenal lah di Malaysia, iaitu Sugu Pavitra. Jadi sebelum aku ceritakan dengan lebih terperinci apa yang berlaku, aku nak minta maaf dulu kepada peminat-peminat Kak Pavitra sekeluarga. Aku tak berniat buruk memetik nama Sugu Pavitra dalam video kali ni. Aku cuma nak ceritakan dan jelaskan apa yang berlaku sebab aku nak sampaikan sesuatu pada akhir video kali ni. Jadi aku harap korang faham dan aku nak minta maaf sekali lagi. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah waktu tu aku ada buat satu perkongsian dekat Twitter berkenaan realiti pendapatan YouTuber yang sebenar kalau nak dibandingkan dengan anggaran pendapatan bulanan yang ditunjukkan oleh sesetengah website macam Social Blade. Jadi kalau korang tak tahu apa itu Social Blade ni dia adalah satu website yang menunjukkan beberapa data dan statistik berkenaan content creator macam YouTuber. Jadi salah satu data yang kita boleh tengok dekat situ adalah anggaran pendapatan bulanan YouTuber tu. Apa yang aku buat hari tu adalah aku pergi bandingkan anggaran pendapatan bulanan akaun Ritzbot yang ditunjukkan dekat Social Blade dengan pendapatan sebenar yang aku dapat setiap bulan. Jadi kalau kita tengok waktu tu, anggaran bulanan yang ditunjukkan dekat Social Blade terhadap akaun Ritzbot adalah sebanyak $82 sehingga $1,300 sebulan. Kemudian, aku tunjukkan pendapatan sebenar aku pula macam mana. Pada bulan 3, aku dapat lebih kurang $5 sebulan sahaja. Sebab pada bulan 3 hari tu, aku tak buat video langsung. Kemudian pada bulan 4 pula, aku cuma dapat lebih kurang $38.58 sebulan. Sebab bulan tu aku sempat buat satu video. Dan pada bulan 5, aku dapat lebih kurang $157 sebulan. Sebab bulan tu aku sempat buat 3 video. Jadi kalau kita tengok dekat sini, daripada 3 bulan ni, cuma sekali je yang aku dapat dalam lingkungan anggaran yang ditunjukkan dekat Social Blade. Jadi apa yang aku nak sampaikan melalui perkongsian aku tu, poin yang pertamanya adalah anggaran pendapatan bulanan yang ditunjukkan dekat Social Blade tu tak sentiasa tepat. Ialah nama pun anggaran kan. Dia ada waktu dia betul dan ada juga waktu yang kita tak dapat sebanyak anggaran yang ditunjuk. Poin yang kedua pula, apa yang aku nak cakap adalah ada banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan YouTuber dan salah satu faktor yang utama yang agak besar adalah iklan. Sebab kalau korang tak guna YouTube Premium, bila korang tengok video tu akan keluar iklan sama ada sebelum, semasa ataupun selepas video tu. Dan kalau korang tekan skip iklan, korang tak tengok iklan tu, YouTuber tu tak akan dapat duit daripada tontonan korang tu. Secara ringkasnya macam tu lah. Jadi aku cakap lah dekat aku punya perkongsian tu, aku tak terlampau terkesan dengan perkara ni sebab aku buat video dekat YouTube ni suka-suka. Sebab tu lah kadang-kadang aku buat video sebulan sekali, sebulan 2 kali je. Dan aku duduk dekat Jepun ni pun aku bekerja sebagai seorang jurutera. Jadi aku adalah pendapatan bulanan daripada syarikat aku. Berbeza dengan YouTuber sepenuh masa, kebanyakan daripada diorang sangat bergantunglah kepada duit yang diorang dapat daripada YouTube. Jadi aku mencadangkan, kalau korang ada YouTuber kegemaran dan korang nak diorang teruskan berkarya, korang cubalah untuk tengok iklan. Sebab bila korang tengok iklan tu, YouTuber tu akan dapat duit. Jadi mereka dapat teruskan hidup dan diorang dapat teruskan berkarya. Bukan untuk aku, tapi untuk mana-mana YouTuber yang korang suka, terutamanya mereka yang buat YouTube ni sepenuh masa. Jadi itulah apa yang aku kongsikan. Aku tak ada petik mana-mana nama YouTuber lain. Cuma yang jadi masalahnya adalah bila perkongsian aku tu dapat beberapa ribu retweet, ada beberapa website yang tak bertanggungjawab pergi screenshot aku punya perkongsian dan diorang masukkan aku punya perkongsian tu dekat dalam website diorang tanpa kebenaran. Dan lebih teruk lagi, bila ada satu website ni bukan sahaja ambil aku punya perkongsian tu tanpa kebenaran, malah dia pergi buat tajuk yang sangat sensasi, yang sangat mengundang kecaman, yang sangat mengundang fitnah lah aku rasa. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tajuk yang dia buat adalah, dia petik kata-kata aku, jauhlah beza. YouTuber dedahkan realiti pendapatan sebenar yang diperoleh. Yang menjadi masalahnya sebab dekat situ gambar yang dia letak adalah gambar Sugu Pavitra sekeluarga dan belakang gambar Sugu Pavitra tu dia letak gambar YouTube aku. Dah lah dia pergi blur muka aku macam penjenayah. Yang tu pun aku tak puas hati dah. Jadi kalau kita tengok macam ni, cara dia pergi buat tajuk, cara dia pergi letak gambar macam tu, dia menimbulkan satu persepsi yang salah kepada orang ramai. Sebab ramai orang yang tengok artikel tu, diorang ingat aku dedahkan pendapatan Sugu Pavitra. Jadi kalau tengok dekat sini, artikel ni dapat lebih kurang 1,500 perkongsian dan lebih kurang 1,000 komen, yang mana rata-rata komen tu mengutuk, memaki dan mengecam akulah. Paling ramai yang aku tengok orang kata aku dengki dengan Sugu Pavitra sebab tu aku dedahkan pendapatan Sugu Pavitra. Ada yang maki aku bodoh dan sebagainya, dan tak kurang jugalah orang yang memperlekehkan aku punya video dekat YouTube, yang kata video aku ni tak menarik, video aku tak best, aku punya akaun tak ramai peminat, sebab itulah aku punya duit rendah dan sebagainya.
Jadi itulah masalah bila website macam ni pergi buat tajuk yang sangat sensasi dan mengundang fitnah, gabung pula dengan perangai sesetengah rakyat Malaysia yang malas membaca. Diorang cuma tengok tajuk, diorang tengok gambar, diorang tak tekan artikel, diorang kutuk macam-macam. Okey, jadi sebenarnya kenapa aku buat video kali ni bukanlah aku nak luahkan perasaan tentang apa yang berlaku dekat aku ni. Cuma aku berharap kalaulah ada dalam kalangan penonton video ni ataupun mungkin dalam kalangan aku punya subscribers yang merupakan seorang pemilik website, seorang blogger ataupun mungkin bercita-cita nak jadi macam tu suatu hari nanti, aku nak minta supaya tolonglah jadi manusia yang bertanggungjawab. Janganlah jadi macam orang yang aku ceritakan tadi. Jangan ambil jalan mudah, jalan pintas nak buat kandungan dekat kita punya website, pergi curi perkongsian orang lain, screenshot tanpa kebenaran. Sekurang-kurangnya apa yang korang boleh buat adalah message tuan punya status tu, tuan punya tweet. Korang boleh minta kebenaran nak kongsikan perkara tu. Ataupun kalau lagi bagus lagi, korang boleh minta kebenaran untuk temu bual orang tu dan korang boleh buat artikel tu menggunakan perkataan korang sendiri. Yang kedua pula, bila korang dah gunakan perkongsian orang lain dekat dalam korang punya website, korang punya page, janganlah buat tajuk yang terlampau sensasi, yang mengundang kecaman, yang mengundang fitnah. Sebab bila berlaku macam ni, orang yang kena tempias perkara ni bukanlah korang yang menulis artikel tu, tapi yang kena tempias, yang kena kecam, yang kena kutuk adalah kita orang pemilik asal perkongsian tu, disebabkan salah faham yang ditimbulkan oleh penulis-penulis macam ni. Jadi tolonglah jadi penulis yang bertanggungjawab, minta kebenaran, temu bual, buat tajuk yang sesuai, yang tidak mengelirukan. Dan yang ketiga pula, kalau korang ni merupakan pengguna Facebook, Twitter ataupun mana-mana media sosial, tolonglah jangan menjadi orang yang malas membaca. Bila korang tengok satu tajuk, tekanlah artikel tu untuk baca cerita penuh. Janganlah tengok tajuk, terus kecam je. Malas membaca tu dah merupakan satu perangai yang tak elok. Kemudian korang mengecam lagi 2 kali perkara yang tak elok korang buat. Jadi tolonglah jangan buat perkara macam ni. Ni pun pengajaran untuk aku juga. Kalau kita nampak sebarang artikel, jangan percaya bulat-bulat daripada tajuk yang ditunjukkan. Kita boleh luangkan masa untuk baca artikel penuh ataupun mungkin tanya sendiri tuan punya badan. Dekat Twitter aku tu memang tak private pun. Penulis artikel tu boleh je message aku untuk minta kebenaran, tapi tak ada orang buat macam tu. Jadi itulah pesanan aku. Marilah kita sama-sama berusaha menjadi manusia yang bertanggungjawab. So yeah, that's all for today. Thank you for watching. Until next time, may peace be upon you.